kita boleh mulakan dengan tazkirah kita pada hari ini bertajuk pengenalan kepada ilmu hadis. Dia bila sebut hadis, apa itu hadis? Kalau kata kita nak fikir kan, bila kita sebut hadis ni, apa dia hadis ni? Hadis ni percakapan Rasulullah SAW lah, percakapan dia, apa dia punya perkataan tu. Kita ingat macam tu lah kan? Tetapi dia selain daripada percakapan, selain daripada perkataan Rasulullah SAW, hadis ni juga merangkumi dia punya perbuatan, merangkumi ketetapan ataupun persetujuan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi dia punya, kalau kata contohlah macam ada sahabat dia yang buat sesuatu perkara, jadi Rasulullah tak tegur, tak apa, jadi benda tu pun dia boleh jadi hadis juga. Oleh persetujuan Rasulullah SAW, dia tidak ada bantahan dan kata apa, dia tak berbetul lah situasi tu. Jadi dia okey lah, persetujuan dia tu, mana kata konsen yang diberikan oleh Rasulullah SAW ni, dia akan jadi sebagai hadis juga. Jadi hadis ni seperti yang kita bagi tahu tadi, dia adalah sumber hukum bagi umat Islam. Sumber yang kedua, sumber yang pertama adalah Al-Quran. Sumber hukum yang kedua adalah hadis. Jadi ada siapa-siapa boleh kongsi hukum yang ketiga ni apa dia? Sebab Al-Quran ni memang diturunkan pada zaman Nabi Muhammad SAW lah. Kemudian hadis ni pun adalah diturunkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, diangkat menjadi Rasul lah. Jadi hukum yang ketiga adalah hukum yang selepas tu. Ada tak kita punya panduan lain? Sekarang ni dah tak ada. Kitab-kitab itu pun ada. Kemudian yang ni adalah para ulama lah. Ulama kita ni dia ada dia punya ijtihad dia. Jadi segala apa yang ijtihad ulama ni kita boleh rujuk sebagai hukum untuk diguna pakai juga di zaman ni. Dia kalau ikut apa yang saya punya catatan dekat sini, dia panggil hukum ketiga ni panggil ijtihad. Ijtihad ni dia ada dua lah. Satu ijma'. Ijma' ni kesepakatan para ulama. Yang tu yang ulama punya ni. Kemudian yang kedua adalah kias. Dia panggil kias ni, dia menetapkan sesuatu hukum tu walaupun benda tu perkara baru yang tak terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi benda baru, contoh lah, kita boleh kata contoh ni macam mungkin rokok lah, bukan ada. Dah. Tapi tak benda lain. Memang benda tu lah. Tak terlintas nak benda lain tu dah. Terlintas tu je. Jadi rokok ni zaman Nabi Muhammad SAW ni kita tak ada dengar lah. Tak tahu lah kalau ada yang baca atau apa. Saya rasa tak ada yang buat teguran kata ada orang merokok ke ada. Tapi dia tahu lah shisha. Mungkin lah. Jadi yang dikaitkan, dikiaskan dengan situasi zaman sekarang ni, hukum dia jatuh kepada hukum haram merokok ni. Tak. Jadi itu dia punya apa? Dia punya contoh lah, kias. Kemudian kita tengok pula sumber hukum ketiga ni kita dah beritahu tadi. Kita tengok pula struktur. Apa itu struktur? Struktur hadis ni macam mana? Setiap benda-benda yang elok mesti ada dia punya struktur dia, macam kita punya rumah. Dia mesti ada lantai, ada tiang, ada bumbung, ada apa kan? Jadi benda ni hukum sumber hukum Islam takkan boleh tak ada struktur dia. Dia mesti ada struktur dia. Jadi struktur hadis ni dia terbahagi kepada dua. Satu sanad ataupun rawi dia tu. Satu lagi adalah dia punya matan. Jadi contoh kita ambil kat sini satu hadis. Ni hadis yang pertama daripada hadis 40 lah. Hadis yang pertama dia, bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia mahu mencari habuannya, atau kerana seorang perempuan yang dia mahu kahwininya, maka hijrahnya ke arah perkara yang ditujuinya itu. Jadi yang ni dia punya apa? Kata? Dia punya apa? Dia punya matan. Sanad ni daripada yang kotak warna biru tu. Oh, kotak biru. Kotak biru tu daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata. Jadi dia punya rantaian itu. Siapa dia punya perawi-perawi sehingga sampai ke Rasulullah SAW. Ini sanad itu. Okey? So ini dia punya ni lah.
kita baca kita baca sirah tu, yang perempuan ni, yang kita hijrah kerana perempuan ni. Hijrah kerana perempuan ni apa nama perempuan tu? Yang daripada Mekah ke Madinah tu kan. Jadi ada yang mengikut Nabi tu, salah seorang itu. Sampai Nabi dia. Salah seorang itu hijrah disebabkan oleh Ummu Khais. Niat dia untuk berkahwin dengan Ummu Khais. So itu dia keluar sabda ni, keluar hadis ni. Siapa yang berhijrah kerana dunia, kerana seorang perempuan, dia akan dapatlah perempuan tu. Dia tak dapatlah pahala sebab hijrah disebabkan oleh ni. Nampak ke tak? Ni sikit je kot. Itu kita ni. Nampak? Alright. Nampak? Okey, kita tengok dengan lebih lanjut lagi apa yang dimaksudkan dengan sanad. Sanad ni adalah rantai penutur. Penutur ni ataupun dipanggil rawi lah, periwayat hadis. Rawi ni orang yang menyampaikan hadis tersebut. Awal sanad ni adalah orang yang mencatat hadis tersebut ke dalam bukunya. Kalau macam contoh hadis ni tadi, dia punya awal sanad itu adalah Imam Nawawi lah. Jadi dia yang bagi rantaian semua penutur ni, yang kotak warna biru tu, daripada Amirul Mukminin tu. Ni. Sampai dah ke Rasulullah SAW. Itu dia punya sanad itu. Awal sanad ialah orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya, dalam buku kitab, dipanggil mudawin ataupun mukharij. Jadi Imam Nawawi kat sini dinamakan sebagai mudawin ataupun mukharij. Dia ni yang tulis hadis tersebut dalam buku kitab dia, dalam buku hadis 40 tu. Sanad adalah rangkaian seluruh penutur itu, mulai dari mudawin hingga mencapai Rasulullah SAW. So tu yang dipanggilkan dengan sanad. Siapa yang tulis hadis, daripada saat ditulis tu sampai dia punya rantaian penutur itu hingga bawa balik ke Rasulullah SAW. Jadi untuk memahami hadis ni, dia punya rule of thumb dia tu, cara yang betul dia kena beri perhatian kepada 3 perkara. 3 perkara ni adalah perkara yang paling penting. Nombor 1, kebutuhan sanad. Sanad ni macam kita beritahu tadi. Nombor 2, jumlah sanad. Dia mungkin ada satu hadis ni, sanad dia tu mungkin ada sampai 2-3. Mungkin ada sahabat yang ni pun dengar, jadi dia pun cerita dengar daripada yang ni juga. Jadi dia ada kemungkinan dia ada banyak sanad lebih daripada satu. Dan yang terakhir sekali adalah dia punya perawi yang akhir. Perawi akhir ni nanti kita akan tengok kenapa yang perawi akhir ni pun penting. Sebab ada hadis Nabi ni dia tak sampai, dia punya sanad itu tak sampai ke Rasulullah SAW. Dia punya hujung itu dia tak sampai. Nanti kita akan tengok dia punya tajuk klasifikasi hadis. Nanti kita akan tengok. So, nak bagi tahu kata selain daripada sanad ni, dia punya rawi dia tu, ciri-ciri rawi dia tu, dia bukan sembarang-sembarang. Orang macam kita ni saya rasa tak ada yang layak nak jadi rawi. Dia memang mungkin ada yang tahu lah, tapi zaman dah ni saya rasa susah lah nak cari orang yang boleh dikatakan sebagai perawi hadis ni. Dia punya ciri-ciri dia ni salah. Ni saya ambil berapa? 6 dia punya ciri-ciri dia lah. Dia memang ada banyak lagi, tapi saya ambil 6 saja untuk kita punya tazkirah hari ini. Nombor 1 dia bukan pendusta. Dia ni tak pernah cakap bohong. Tidak pernah dituduh pendusta. Orang nak tuduh ni pun tak pernah. Itu dia punya ciri yang pertama. Nombor 2, tidak banyak salahnya, tak banyak dosa dia. Orang yang teliti. Yang teliti betul dalam dunia kerja, tidak fasik, bukan ahli bid'ah. Dan juga kuat ingatannya. Kalau kata kita semalam makan apa, buka puasa apa, kita nak ingat, macam mana kita nak jadi pada hadis. Tak. Dia memang ni lah, memang dia pilih tu memang secara teliti lah. Kemudian rawi yang tidak ada catatan dia ni dipanggil majhul. Majhul ni hadis yang diriwayatkan dia tu tidak boleh nak diterima. Sebab rawi ni dia rawi yang lemah lah, rawi yang ada cacat. Jadi kalau boleh tengok, agama Islam ni dia betul-betul menitik beratkan kesempurnaan. Macam hadis ni adalah sumber hukum untuk umat Islam yang kedua. Jadi dia betul-betul menitik beratkan macam mana nak pastikan hadis yang betul-betul sahih saja yang sampai kepada kita ni. Jadi kalau tengok dia punya sanad dia ada macam mana, dia punya ilmu dia, 3 perkara penting yang kita nak perlu kena fikirkan.
untuk memahami dia tu. Ciri-ciri perawi dia ni semua dia ada macam-macam. Dia punya ciri-ciri dia yang elok. Okey. Seterusnya kita tengok matan. Matan ni tadi sanad ni yang warna biru. Ni yang warna biru ni. Matan dia adalah yang warna, dia tak nampak dia warna kayu tu lah. Okey. Jadi kita tengok matan lah. Matan ni adalah redaksi daripada hadis tu. Apa dia punya exact word dia tu. Yang tu dia punya ni lah. Kalau kita tengok contoh kita tadi ni exact word dia tu, bahawa sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niat. Itu dia punya matan lah dia panggil. Dia punya redaksi dia tu. Jadi setiap kali kita baca hadis, dia nak kena ada matan, dia nak kena ada sanad. Dia tak boleh tiba-tiba kalau macam kita tengok dekat dalam TV. Sebelum azan ke selepas azan dia tu, dia ada keluar hadis tu kan. Di hadis ni dia akan quote sekali dia punya matan, dia akan quote sekali dia punya sanad. Dia tak ada tiba-tiba keluar matan, tak ada tiba-tiba sanad saja, tak ada. Jadi dia punya cara nak membaca hadis, dia kena ada matan, dia kena ada dia punya sanad. Sebab kita nak kena respect kan. Kita ni percakapan ni bukan orang sembarangan, bukan Perdana Menteri ni cakap ni. Ni Rasulullah SAW punya cakap, dia punya percakapan dia. Jadi kita nak quote balik apa yang dia cakap tu, kita nak kena bagi tahu. Daripada mana kita dengar dia punya cakap tu. Tu yang dia punya sanad tu. Betul, kita tak boleh simply ubah. Dia cakap kata satu perenggan, kita urai-urai kita jadi dua perenggan. Kita pula lagi pandai pula, lagi tambah pula, jadi tak boleh. Jadi itu yang kata tu, dia punya redaksi tu penting. Dalam redaksi ni pula dia kena beri perhatian kepada dua perkara. Ni, hujung sanad sebagai sumber redaksi ni, sama ada dia berhujung dengan Rasulullah SAW ataupun dia berhujung dengan orang lain. Dia ada nanti dia punya level-level itu, nanti kita masuk tajuk yang klasifikasi hadis. Kemudian dia punya matan ni pula, dia punya hubungan matan hadis yang ni dengan hubungan dia dengan hadis yang lain. Adakah dia ada bercanggah? Kadang ada matan satu cerita macam ni, matan satu lagi cerita macam ni. Dia tak boleh lah jadi berlawan kan. Dia memang tak ada kemungkinan yang tu lah. Kalau ada, mana kata bukan hadis yang boleh diterima lah. Dia mesti nak kena cek lagi. Dia akan cek lagi perawi dia siapa, sanad dia sampai kat mana, hujung dia tu sampai dekat Rasulullah SAW ke tidak. Dia akan tengok sama ada dia ada bercanggah dengan matan hadis yang lain, ataupun dia akan tengok sama ada kalau ada bercanggah dengan Quran. Dia jadi akan bercanggah. Kalau kata bercanggah ni tak boleh kan. Kita hukum umat Islam ni, pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Jadi kalau kata ada ayat Al-Quran, tiba-tiba hadis pula kita kata ada hadis tapi bercanggah dengan ayat Quran tu, dia jadi tak boleh kan. Benda tu Islam dia takkan benarkan jadi macam tu. Okey. So, ni kita dah tengok dia punya struktur. Sekarang kita tengok apa yang dimaksudkan dengan klasifikasi hadis ni tadi. Di klasifikasi hadis ni dia ada beberapa ciri-ciri lah. Yang saya tengok kat sini dia ada 6. Dia ada 6. Yang pertama dia ni berdasarkan hujung sanad. Ni hujung sanad dia dipanggil, kalau dia panggil kata contoh hadis marfu. Hadis marfu ni hujung itu sampai ke Rasulullah SAW. Kalau kita tengok contoh ni tadi, hadis ni dia punya sanad itu yang dalam kotak biru tu, daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab, berkata mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi sanad itu sampai ke ujung Rasulullah SAW. Jadi hadis ni dipanggil hadis marfu. Kalau kata hujung dia tu, sanad dia tu terhenti sampai setakat sahabat dia saja, sahabat Nabi. Kata contoh hadis tadi ni, katalah dia berhenti sampai dekat Umar Al-Khattab dia akan panggil hadis mauquf. Dia tak panggil hadis marfu ni tadi. Dia macam tu lah, dia punya hujung sanad ni dia bagi pada 3. Satu sampai hujung dekat Rasulullah SAW, nombor 2 dekat sahabat Nabi, nombor 3 dekat para tabi'in, bawah lagi daripada sahabat. Dia ada 3 ya. Dia tak ada dah. Kalau kata sampai bawah-bawah lagi ni, tak ada dah. Dia ada 3 tu je. Itu kalau diklasifikasikan sebagai berdasarkan hujung sanad. Kalau kata dia cara lain, dia punya klasifikasi dia tu, cara lain, dia pakai keutuhan pula. Tadi dia tengok sanad tu habis tak mana. Sekarang dia tengok how strong is the sanad. Dia akan tengok balik dia punya satu-satu rantaian itu. Dia akan tengok betapa kuatnya, betapa logiknya sanad tu. So dia klasifikasikan hadis berdasarkan benda ni pula, berdasarkan kelogikan sanad. Okey, nombor 1 sanad hadis musnad. Hadis musnad ni dia punya sanad dia tu cantik, dia tak ada terputus.
Dia panggil hadis musnad. Hadis mursal pula, dia punya sanad dia tu tiba-tiba ada satu tu putus. Penutur yang pertama tidak dijumpai, ataupun seorang tabi'in. Tabi'in ni dia bawah lagi level daripada sahabat. Jadi tabi'in ni dia quote terus hadis tu daripada Rasulullah, dia tak quote daripada sahabat Nabi. Dia ni next generation lah, next generation. Jadi dia tak logik. Kalau kata dia dengar terus daripada Rasulullah SAW, dia tak logik, dia tak hidup di zaman tu. Jadi dia tak, tapi dia tak quote pula sahabat punya nama. Jadi dia ni dipanggil hadis mursal. Penutur yang pertama tu tidak dijumpai. Okay, kalau kita tengok yang ni tadi. Alif. Yang ni sahabat Nabi lah. Yang Amirul Mukminin ni mungkin dia jadi tabi'in. Jadi dia nak kena ada 3 lapis kat sini. So kalau kata satu lapis tu tak dijumpai, dipanggil mursal. Yang penutur pertama tu tidak dijumpai. Okey? Hadis munkati. Hadis munkati ini sanadnya terputus pada salah satu penutur. Salah satu ataupun 2 penutur yang tidak berturutan. Dipanggil hadis munkati. Hadis mu'dalal, sanad terputus pada 2 generasi berturut-turut. Itu pun satu masalah juga. 2 generasi berturut-turut dia putus. Hadis mu'allaq, sanad terputus pada penutur 5 hingga penutur 1. Ini lagi banyak dia punya putus itu. Hadis mudalas, rawi yang tidak tegas mengatakan bahawa hadis ini disampaikan kepada dia secara langsung, iaitu dipanggil mudalas. Dia punya cara klasifikasi yang kedua. Yang ketiga berdasarkan jumlah penutur pula. Yang first tadi berdasarkan ujung sanad, berdasarkan keutuhan sanad. Yang ni berdasarkan jumlah penutur. Berapa orang yang cakap, berapa orang yang dengar dia sampaikan hadis ni. Dia punya ni lah, berapa jumlah perawi dia tu. Dipanggil hadis mutawatir sekiranya ada sekelompok orang daripada beberapa sanad, tetapi tak ada kemungkinan langsung lah mereka ni, sekelompok orang yang dengar, tak ada kemungkinan langsung mereka ni berdusta. Dia dipanggil hadis mutawatir. Kalau hadis ahad, sekelompok orang tapi tak sampai tahap mutawatir, terbagi kepada 3. Hadis gharib. Hadis gharib kita ada bisa dengar kot. Hadis gharib ni ada kan? Satu jalur sanad saja. Itu dipanggil hadis gharib lah. Hadis aziz 2 jalur sanad. Kalau masyhur ni yang lebih pada 2 jalur sanad tapi tak sampai tahap mutawatir. Itu hadis ni lah. Hadis yang berdasarkan jumlah penutur. Kalau yang ni yang paling biasa kita pakai pun, berdasarkan tingkat keaslian hadis ni. Paling biasa kita dengar hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Itu yang biasa kita dengar lah. Jadi apa yang dikatakan hadis sahih ni? Sanad yang bersambung, diriwayatkan oleh penutur rawi yang adil, penutur ataupun rawi yang istiqamah, kuat ingatan dia, balik di saat menerima hadis tu, beragama Islam, matannya tidak bercanggah, tiada sifat tersembunyi dan tidak mencacatkan hadis. Mencacatkan hadis. Jadi yang ni, dia punya ciri-ciri ni bukannya salah satu tau. Semua ciri-ciri ni nak kena ada. Dia bukan salah satu ciri. Bukannya sanad bersambung, tapi penutur ataupun rawi itu tak ada, tak apa. Dia kena ada semua, baru dia jadi hadis sahih. Okey? Hadis yang hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung tetapi ada sedikit kelemahan pada perawinya. Sanad dia tu tengok sambung elok dah, tapi perawi dia tu pula ada dia punya sedikit kecacatan, sedikit kelemahan. Jadi kita tak tahu apa dia punya kelemahan itu, tapi mungkinlah dia punya apa, nama tu kurang famous atau macam mana kan. Itu kita berusaha lah. Kemudian hadis dhaif. Hadis dhaif ni sanad dia tu tak bersambung tu kan. Sanad tak bersambung ni, kita hadis dhaif ni orang kata bolehlah buat apa? Kita buat masalah. Kita buat macam pedoman lah. Ambil iktibar lah. Tapi tak boleh dipakai sebagai hukum lah hadis dhaif ni. Hadis yang lemah. Hadis maudlu. Hadis maudlu ni hadis yang dicurigai palsu. Sama. Bagi mereka terjaga saya. Ramai dah minum. Hadis maudlu ni hadis yang dicurigai palsu, ataupun sanad dia mempunyai penutur yang berdusta. Itu kita panggil hadis maudlu lah. Kita tak kata hadis palsu, kita panggil hadis maudlu. Dengar sedap, tapi sebenarnya sama lah maksudnya, hadis palsu. Okey?
Yang tu adalah berdasarkan tingkat keaslian hadis tu. Dia ada sahih, dia ada hasan, dia ada dhaif, dia ada maqbul. Lepas tu dia ada pula hadis kursi. Hadis kursi ni hadis yang berisi perkataan Rasulullah SAW, tetapi dia quote ayat Quran. Dia quote firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ni dia punya firman Allah ni memang diwahyukan secara langsung lah kepada kita punya Rasulullah kan. Jadi dia dipanggil hadis kursi. Itu hadis kursi tu lah. Kemudian ada pula jenis-jenis lain. Jenis-jenis lain lah. Kita ada tadi hadis yang berdasarkan hujung sanad, hadis yang berdasarkan dia punya keutuhan rantai dia, ada hadis yang berdasarkan jumlah penutur dia, lagi ramai penutur dia, lagi mutawatir hadis tu. Ada yang berdasarkan dia punya tingkat keaslian, hadis kursi. Ni yang jenis-jenis lain. Banyak sebenarnya hadis ni. Jenis matruk, hadis yang ditinggalkan. Hadis mungkar pun ada, hadis mu'allal, hadis yang dinilai sakit ataupun ada ilat. Hadis tu. Hadis mudharib, hadis yang kacau. Hadis terbalik ni bukan hadis tu yang terbalik, dia punya perawi dia tu. Atau patut kawan ni duduk zaman lah, kita punya anak duduk zaman ni, tapi dalam dia punya sanad dia tu dia jadi terbalik. Anak duduk depan, pak duduk belakang. Contohlah. Yang tu dia panggil hadis makhluk. Hadis Golia, terbalik lafaznya sehingga pengertiannya berubah. Ni yang dia punya matan itu tadi dah cacat berubah, dah jadi terbalik lah. Hadis mudraj, hadis yang mengalami penambahan isi oleh rawi. Ni penambahan isi oleh rawi, dia penjelasannya bukan berasal daripada Nabi tetapi oleh perawi. Nabi bagi tahu kata satu perenggan, kita bagi tahu kata dua perenggan, perawi ni bagi tahu. So hadis tu tergolong dalam hadis mudraj. Hadis syadz, hadis yang jarang, iaitu yang diriwayatkan oleh rawi terpercaya namun bertentangan dengan hadis lain. Itu dipanggil hadis syadz. Rawi dia tu boleh memang dia rawi yang terkenal lah. Orang dia nama tu memang nama yang famous. Kita tahu dia ni punya memenuhi ciri-ciri perawi tu, tetapi dia bertentangan dengan hadis lain. Iaitu dipanggil hadis syadz. Lupa nak tanya, ada apa soalan dia cakap ni? Dia memang banyak berinformasi sangat lah. Tapi tak suruh ingat pun, untuk pengetahuan je lah. Nak ingat boleh. Contoh woi pada aku. Saya nak bagi tau. Contoh dia kita balik lagi dia punya ciri-ciri lah. Contoh ni kita tak ada cari lagi lah. Tak ada orang bawa buku dia hadis palsu kan. Tak ada tahu. orang bawa buku lagi hadis macam hadis palsu. Hadis yang ni dia tak bawa buku lagi lah. Jadi nak cari satu-satu punya contoh tu kita tak dapat lagi. Nanti kita insyaAllah kalau boleh kita usahakan, nanti kita kira Hadis tak sahih lah kan. Yang macam-macam lah. Dia bila dia tak sahih tu, tengok dia punya ciri-ciri hadis sahih ni dia ada banyak. Sanad yang kena sambung. Kalau kata ada sebarang tak cukup syarat dia tu, dia nak kena ada macam-macam lah dia masuk kat sini. Syarat-syarat yang tak lengkap ni dia akan masuk kawasan-kawasan ni kan. Jadi kalau hadis tu terbalik, dia masuk hadis makhluk. Kalau kata hadis yang kata perawi itu tertukar, terbalik tu, hadis makhluk lah. Kalau hadis yang matan dia terbalik, hadis Golia. Itu dia punya nama-nama yang diberi tu. Okey? So yang tu adalah dia punya klasifikasi hadis. Dia ada beberapa, ada 6. 6 ni termasuk yang ni lah, termasuk yang lain-lain. Cara dia classify hadis tu. Okey, sekarang kita tengok yang seterusnya adalah pada waktu bila hadis ni dibentuk. Sampailah daripada zaman Nabi Muhammad SAW. Hadis ni memang daripada zaman tu lah kan. Tak ada zaman lain lagi lah. Daripada zaman tu sampai macam mana, sampai ke kita ni, macam mana benda tu dia terbentuk lah hadis tu. Bukan hadis itu terbentuk, ilmu yang sampai kat kita ni, sampai kat kitab tu, macam mana dia terbentuk daripada situ. So kita sentuh sikit bab pembentukan hadis. Macam saya bagi tahu tadi, kerasulan Rasulullah SAW ni, masa dia jadi rasul ni 23 tahun ni, ini adalah satu-satunya masa hadis ni terbentuk ataupun dipanggil hadis. Tak ada zaman-zaman lain, tak ada baru-baru zaman sahabat Nabi ke, tak ada. Dia zaman ni saja, 23 tahun ni saja.
Jadi masa 23 tahun ni masa penggalian ni dipanggil masa tu tahun 11 Hijrah. Dipanggil masa penggalian sejak wafatnya Rasulullah SAW. Masa tu dia tak tulis lagi. Ni saya rasa bukan sebelah ni, saya rasa satu. Sebelah. Okey. Belum ditulis. Dia tak ada siapa pun yang tulis hadis, tak ada siapa pun yang bukukan hadis pada waktu ni. Masa tu semua apa yang Rasulullah sebut, apa yang dia punya tutur kata dan semuanya diingati dalam kepala, di-memorize oleh dia punya sahabat. Antara yang terkenal Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar Al-Khattab dan sebagainya lah. Ini yang orang yang ingat lah. Ingat apa yang situasi macam ni, Rasulullah cakap macam ni. Jadi dia ingat dalam kepala. Lepas pada zaman tu, masa perhimpunan ni sikap para sahabat ataupun para tabi'in, masa tu dia dah lepas lah. Dah lepas dah kan sahabat punya zaman tu, dia dah lepas. Ni masuk tabi'in pun ada dalam masa tu. Masa tu dia dah ada Rasulullah SAW masa tu dah wafat tak? Dia dah wafat, jadi dah tak ada nak rujukan yang secara langsung ni dah tak ada. Masa tu dia ada yang dapat hadis baru, ada keluar hadis baru, hadis palsu. Kita tak tahu dah masa tu kan. Masa tu dia hadis yang sahih betul-betul ni zaman Rasulullah ni dia dah wafat dah. Jadi masa tu lepas pada tu dia dah start keluar hadis yang palsu. Ada orang dah start cerita Rasulullah pun kata macam ni, lagu ni, hari tu dia kata lagu ni juga. Dia dah start keluar benda-benda yang kita tak tahu lah betul tak betul. Tetapi sahabat-sahabat yang masa tu dengan para tabi'in ni, benda tu baru lagi. Rasulullah ni baru wafat lagi. Jadi mereka boleh differentiate senang. Yang mana yang palsu, yang mana yang sahih. Mereka boleh differentiate. So pihak yang bertelagah ni, kita tulis ni, pihak yang bertelagah sangat dikenali menjadikan hadis baru atau palsu diteliti dengan cermat. Jadi dia boleh kenal yang mana yang palsu, yang mana yang baru. Yang mana yang palsu, yang mana yang sahih. Kemudian dia ada masa penyusunan. Masa perhimpunan ni dia tak ada apa, siapa-siapa usaha nak buat buku apa semua, tak ada lagi. Kemudian dia ada masa penyusunan. Masa penyusunan ni abad ketiga. Ini kata salah, ada silap ni. Masa penyusunan ni dia kelompokkan hadis tu. Dia kelompokkan hadis masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia jadi salah seorang tabi'in yang memerintahkan perhimpunan hadis. Masa ni masa penyusunan ni, pembukuan hadis ni dikelompokkan termasuk hadis marfu. Dia kelompokkan ni dia pakai apa? Dia pakai klasifikasi itulah. Marfu, mauquf, maqtu. Ingat lagi kalau benda ni? Marfu, mauquf, maqtu ni. Marfu daripada Rasul, Nabi tabi'in. Hadis yang berdasarkan hujung sanad. Marfu, mauquf, maqtu. Jadi dia beritahu kata pada zaman tu dia susun hadis ni berdasarkan dia punya sanad. Sanad dia tu sampai tak sampai dekat Rasulullah SAW. Kalau sampai, hadis marfu lah. Kalau tak sampai, mauquf. Kalau tak sampai lagi, putus sampai dua dia punya perawi dia tu, jadi hadis maqtu. Okey, yang ni pembentukan hadis tu lah. Mula-mula dia memang daripada masa penggalian tu, daripada sejak wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian dia himpun. Dihimpun ni dia ikut apa? Dia ikut kategori tu lah. Dia himpun ni dia ikut palsu ataupun sahih. Lepas tu baru dia susun. Dia susun ni dia ikut sanad. Okey, sekarang kita tengok periwayat hadis. Periwayat hadis ni ada beberapa yang betul-betul memang terkenal lah. Periwayat hadis ni kita tengok ikut dia punya apa? Saya buat ni golongan anti hadis pun ada kan? Golongan anti hadis yang biasanya orang Syiah adalah orang yang anti hadis juga. Orang Syiah. Kenapa kita kata begitu? Bila saya baca dekat internet, saya tengok dekat internet, saya baca dekat buku, periwayat hadis ni dia kategorikan sebagai dua. Satu yang periwayat Muslim, satu lagi yang Syiah. Jadi yang periwayat Muslim ni dia
kenal kan? Yang ni saya letak sini lima besar ya. Sahih Bukhari. Lepas tu dia punya zaman dia lah tu. Dia punya tahun-tahun dia tu, dia punya zaman dia lah. Tahun 194 hingga 256 Hijrah. Itu Sahih Bukhari ya. Kemudian Muslim 204 hingga 262. Dia punya tu ada 5 periwayat Muslim, periwayat hadis yang terkenal. Ikut dia punya tahun-tahun itu. Lepas tu kita ada juga periwayat Syiah. Syiah dia bukan kata anti hadis 100%. Dia cuma percaya hadis yang dibawakan oleh keturunan Rasulullah SAW melalui Fatimah. Itu je dia percaya. Yang lain-lain ni dia tak percaya. So nak kata dia golongan anti hadis 100% tak juga. Dia pun ada keluarkan kitab dia. Usul Al-Kafi, Al-Istibsyar, Al-Tazib, Man la yaduru Al-Faqih. Al-Faqih. Cara yang betul dia tak Allah. Tapi itu dia punya kitab orang Syiah. Tak tahulah Syiah yang ni dengan Syiah yang sekarang ni adakah sama? Allah Alam, saya pun tak tahu. Tetapi dia punya periwayat dia tu, periwayat hadis ni terbagi pada dua. Sebab ada orang yang beriwayatkan hadis, dia tak percaya hadis lain selain daripada hadis yang melalui Fatimah. Salah-salah juga, sorry. Fatimah dah jadi. Fatimah Zahra. Maaf, dipinta. Dia Fatimah. Bukan Fatimah. Jadi itulah sedikit sebanyak apa saya punya tazkirah pada hari ini berkaitan dengan pengenalan ilmu hadis. Saya ambil topik-topik yang besar-besar ya. Saya ambil apa itu hadis, saya ambil macam mana nak kenal hadis, macam mana nak quote hadis, punya struktur yang betul, yang kata ada mantan, ada dia punya sanad gitu. Kemudian apa dia punya klasifikasi hadis? Dia punya hadis yang ikut klasifikasikan sebagai ikut dia punya panjang sanad ataupun ikut dia punya ketulinan, ikut dia punya perawi, semua tu ada, kita dah go through tadi. Kemudian dia punya apa lagi topik yang kita go through? Pembentukannya, zaman-zaman pembentukannya tu, apa yang terjadi pada selepas Rasulullah SAW wafat, macam mana sampai ke sekarang ni, dia punya proses dia tu, sehinggalah kepada perawi-perawi hadis yang terkenal, orang yang tulis kitab yang terkenal ni. Jadi saya harap dengan perkongsian ilmu Allah yang sedikit ni mampu memberi manfaat kepada kita semua. Saya tahu saya dulu memang benda ni memang tak tahu langsung. Memang saya tak tahu, dengarlah hadis dari Imam Bukhari, hadis sahih dari Imam Bukhari. Yang macam tu je dengar. Tapi tak tahu apa dia punya maksud. Hadis gharib lagi hadis gharib lagi apa benda. Saya tahu dia punya lagi dhaif misal kata kan. Saya tak tahu apa dia punya maksud bila baca hadis gharib lagi dhaif. Sekarang ni bila ni insya-Allah kita boleh tahu dah lah dia punya sedikit sebanyak dia punya klasifikasi gitu. Kemudian kita tengok dia punya perawi hadis tu lah, periwayat hadis. Dia ada terbagi pada dua. Itulah yang mampu di cover. Jadi dia punya tujuan hari ini kalau kata kita tengok, kita imbas balik hadis ni hukum Al-Quran hukum Islam, sumber hukum Islam yang kedua. Jadi yang kedua tu kita tengok selepas Al-Quran lah. Kalau kata kita tengok dia punya cara Islam ni menjaga dia punya hukum itu, macam mana cara hadis ni dipelihara daripada zaman Rasulullah SAW lagi sehinggalah sekarang. Dia punya cara macam mana kita nak klasifaikan hadis tu, hadis yang sahih ke, hadis yang ni ke, silap sikit je terus tak boleh diterima pakai sebagai hukum. Kemudian kita selain daripada Al-Quran, selain daripada hadis, kita juga ada ulama. Ulama kita ni yang dia ada ijtihad. Jadi kalau kata ada sebarang situasi yang baru yang tak ada di zaman Rasulullah SAW, nak quotekan kepada zaman ni, so kita punya ulama akan mengkiaskan benda-benda tu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis. Jadi tiga sumber hukum ni adalah yang paling penting bagi kita umat Islam untuk kehidupan kita seharian lah.
Jadi itu dia punya saya rasa poin yang saya nak sampaikan di sini adalah betapa terpeliharanya agama Islam untuk menjaga dia punya cara hukum itu daripada awal zaman Rasulullah SAW sehinggalah sekarang. Kita punya umat ni 1436 Hijrah. Jadi kita cerita ni zaman 2 Hijrah, zaman 3 Hijrah, 30 Hijrah, ratus-ratus Hijrah periwayat hadis ni kan. Ni sampai 1436 Hijrah. Masih terpelihara lagi insya-Allah, alhamdulillah. Jadi yang tu kita nak kena mengaji lah sebenarnya. Yang tu sebenarnya kena mengaji kan. Takut nanti kita pula yang jadi punca dia jadi cacah merbuah tu tak mahu. Ya. Alright, sampai situ saja ingat hari ni. Terima kasih banyak-banyak di atas kesempatan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.